Kali ini saya akan menunjukkan cara macam mana kita boleh mendapatkan data daripada JSON API ya. Jadi kita akan ambil data tu, kita akan paparkan ke dalam kita punya Flutter mobile app ha. So first, okay, ini hello world kita, saya dah compilekan kat sini. So dia jadi macam ni. Apa yang saya perlu buat adalah saya perlukan ni dependency ya, dependency kat sini. Dependency untuk kita menggunakan HTTP request adalah kita boleh pergi kat sini. Alright. Ini data yang kita nak ambil ni ya, JSON data ni. So ni JSON data, kita gunakan JSON placeholder ni .typecode.com nanti kita akan tengok kat mana ni. Alright, dan dekat sini ada banyak option lah. So dia akan bagi tahu kat sini option kat sini. So kita boleh gunakan mana-mana data ni. Okay, kita akan gunakan get sini. Kita boleh gunakan post ni untuk dapatkan data ni. Kita boleh dapat ni satu data aja pun boleh. Atau kita boleh gunakan command, okay, untuk command. Atau kita boleh gunakan satu command saja macam ni. Okay, ini kalau kita gunakan ni post ID ni satu So kita akan dapat macam ni ya. So banyak option kat sini. So you boleh gunakan mana-mana. Ni pun untuk post saja. So kita boleh gunakan data kita untuk sebagai apa? Sebagai data dummy ya untuk kita punya JSON API tu. Okey. So ini adalah kita punya ni contoh JSON kita. So kita akan pergi dekat sini dulu. Kita akan pergi pub.dev. Okey. Pub.dev ni untuk menggunakan HTTP. Okey. Kita akan gunakan ni HTTP ni, okey. So dia ada banyak option lah. So kita akan guna yang paling ringkas tu, HTTP ni. Alright. So kita ada HTTP ni. Ini adalah version yang terbaru 0.13.0 So ini dah ada nullify. Okey, dia dah ada nullify ni. So kita akan install dia. Kita install ni. Jadi kita akan copy ni. Copy. So kita akan pergi ke sini. So kita akan pergi ke line 23 ni, kat dependency ni. So kita akan paste kat sini. So make sure bila you paste dia akan sama dengan ni F ni kat sini supaya nanti dia akan berjalan lah. Kalau tak nanti you akan mungkin ada masalah sikit. So dekat sini make sure you save. Jadi saya gunakan auto save, jadi saya tak perlu save So kalau you tak gunakan auto save, you akan savekan dia dan dia akan keluar pop up di sini kat sini So bagi tahu dia akan gunakan Flutter pubget. Kalau Flutter pubget tak keluar, so apa kita perlu buat adalah kita boleh gunakan ni ujung ni untuk Flutter pubget. Okey. So dia akan ambil kita punya dependency daripada package tu nanti. Okey. So ini sudah diambil. So kita akan pergi ke sini. Alright, kita akan pergi ke sini. So kita akan gunakan a few things kita akan gunakan. Saya akan pergi balik pada sini. Okey, saya akan tengok example dia. Okey. So tengok example ni. So kita akan perlukan ini juga. Okey, yang ni So saya akan copy ni. So untuk installation tadi lepas kita ni installation ni dia akan bagi tahu ni. So kita akan import ni juga. Okey, import ni. Tapi untuk memudahkan ni saya akan gunakan ni import sini. Saya akan copy ni Alright. So saya akan letak kat atas ni. Saya akan paste atas ni. Mana paste? Paste kat sini. Alright. So dia akan paste kat ni So actually kita akan perlukan ni .convert ni dan package ni. Okey. HTTP dot ni kat sini. Jadi kita akan jadikan dia sebagai ni. Okey. As So kita askan dia sebagai HTTP dan as dia sebagai convert kat sini. Right. So kita boleh gunakan nanti sebagai objek. Okey. So dekat sini apa kita perlu buat adalah saya akan buat satu kelas lagi. Alright, kita buat satu kelas. Contohnya kelas API demo contohnya. Okey. Demo So okay. Untuk memudahkan kerja saya akan buat macam ni. State. Okay, ini state So
dia ada banyak shortcut ni kat sini. So dia akan buat macam ni untuk kita. So saya akan buat API demo macam tu lah. Alright. So ini saya tak perlu, jadi saya buang demikian. So dekat sini, okay, apa saya perlu buat adalah saya akan gunakan ni list demo, list view list view builder. Okay, saya akan gunakan list view builder untuk buildkan. Kalau kita tengok dalam video sebelumnya, saya gunakan list view builder untuk dynamic okay, dynamic list jadi kita akan guna ni nanti. So untuk yang ni, okay, kelas ni, okay, saya akan gunakan list data sini, list data ni. So untuk builder ni saya akan buat macam ni. Item count, okay, so dia akan count data daripada sini data daripada sini. Cuba saya akan buat ni data.length, okay, data.length. So untuk builder ni saya akan gunakan context index, okay, sini, dan saya akan buat macam ni. Okay, ini dah semua saya dah ajar dalam video sebelumnya, so you boleh check out video sebelumnya. Okay guys. Alright, untuk ni saya akan buat contoh, saya akan buat yang paling simple lah. Title dia. Sorry, saya akan return ni, return list style, okay, list style right. So seperti ni. Dalam list style kita ada beberapa option so saya akan gunakan title ni, saya akan guna text ni, right. Saya akan guna data index, alright. So ni saya akan dapat gunakan data index ni. Of course benda ni takkan jalan lagi lah, right. Oh sorry, ini takkan jalan lagi. So untuk yang ni, okay, belum gunakan ni lagi. Okay, apa yang saya perlu buat adalah untuk saya dapatkan data daripada ni, daripada mana website tadi ada website ni, okay, saya akan gunakan ni, post ni, alright, post ni ni post ni, get post ni, alright. Saya akan ambil ni, saya copy ni, right. So saya akan buat dia punya ni URL equals to dulu. Okay, macam ni lah kita buat okay. Nanti saya akan modify lagi balik. So untuk yang ni saya akan buat satu function so saya akan buat void get post, okay, get post ni, okay. So saya akan buat ni macam ni, okay. So kalau kita tengok dekat sini buat get post ni, right, saya akan gunakan synchronous, okay. Kat sini saya buat ni, saya akan buat var response to await, okay. http .get, okay, ni URL dia, okay, kat sini okay. So untuk yang ni, okay, untuk URL ni, okay, so dia berbeza sikit daripada yang sebelumnya. So saya akan buat macam ni. Untuk URL ni saya kena convert ni, okay, convert dulu menggunakan ni URI.https, okay, https, right. Ni dia keluar macam ni. So saya akan ambil ni, kat dulu, ni. So untuk yang ni saya akan buang ni dulu. So kita tak perlu pakai HTTP lagi. Dan untuk yang ni, okay, ini adalah path dia, jadi saya akan buang ni. Saya akan letak path kat sini, okay. So dia akan jadi macam ni.
Okay, dia tak ada error lagi. Alright, sini. So dah settle satu error. Alright, so saya akan buat ni if, okay, if response dot status code equals to 200, right? So dia akan jalan kat sini ya. So else dia akan bagi error lah. Okay, dia akan bagi error, jadi kita akan print error dia. Okay, print error lah. So kita akan print error dia macam ni. Kita akan buat ni request fail. Okay, contohnya with kita buat status alright, kita akan buat ni. Kita akan print out status dia. Alright, status dia response dot status code. Okay, ni dah ada kat sini. Status code, okay. So that is kita punya error lah kat situ. So kalau dia berjaya, apa kita perlu buat adalah kita akan gunakan ni var JSON response ni. Lepas tu kita akan convert lah. Okay, kita akan convert JSON tu. Okay, record dia. Okay, untuk yang respond ni ya, so dia ambil data daripada sini. Dia akan masuk data dekat sini, response. Jadi response ni data dia kita tahu dia JSON, tapi kita kena decode, okay, decode dia kepada JSON lah format supaya ni akan digunakan nanti. So kita decode dulu. So kita dekat sini response. Okay, response ni ada part dia, ada header, ada body. So kita akan gunakan body dia di situ. Alright. So kita dah set ni. Tu macam dia. So kita boleh print lah. Print dia punya ni. Print dia punya, tengok apa dia punya ni. Response. Okay, apa ni? Ni kita boleh print. Tengok lah kat sini. Alright. So nanti kita akan tengok dekat konsol ni, kat sini ya. Konsol macam mana rupa JSON response ni, apa jadi JSON lah. Right, dah siap tu. Okay, so ni ada masalah sikit kat sini. Kalau tengok dekat sini dia ada warning lah. So normally ini stateless. So bila ada data dalam ni, so kita akan convert dia kepada, daripada stateless ke stateful. Jadi saya akan convert ni kepada stateful. Alright, dah. Jadi tak ada error lagi ni. Alright. So kita akan dapat sini. Sini ya. Kita dapat sini. Alright, good. So kita akan dapat ni. Tapi ini kelas lain. Dan ini adalah my app. So macam mana kita nak link together benda ni dengan macam ni? Right, simple saja. Okay, so ini kelas API ni. Okay, so kita akan try gunakan ni. So apa yang kita perlu buat adalah untuk ni body ni. Okay, body ni kita akan gunakan okay, body ni kita akan ambil. Sebab dia container kat sini kan. So ni, so kita akan pakai dekat sini. So kita akan gunakan ni. Kita buang ni dulu. Okay, center sampai sini. Hello world ni. So kita gunakan API demo. Okay, API demo. So kat sini. Okay, so ini adalah API demo kita ni ya. So kalau kita run ni, of course ni tak ada data. Tak ada data ni ya. So data ni, okay, data ni kosong lagi. Okay, there's no data ya. So kalau kita run ni, apa yang akan jadi? Saya run ni, saya akan dapat error. Dia beritahu no such ni kata length ni. So length ni saya tahu sebab ni, okay, data dia adalah kosong atau null. Okay, tak ada data. So tak ada data lagi sebab dia tak ambil daripada sini lagi. So ni, okay, so apa kita perlu buat adalah untuk tidak ada data, tidak ada error kat sini. So kita beritahu data kalau dia null, okay, kalau dia null, apa kita perlu buat adalah kita akan set dia kepada kosong. Okay, kosong lah. So kalau ada data, kita akan ambil data tu
dan ukur berapa banyak data dalam array tu. So ini cara dia. Okey. Kalau dia null, tak data, awal-awal tak data, kita akan set dia kosong supaya ada something kat sini, takkan error macam ni. So saya akan refresh balik ni. So tak ada data. Of course tak ada data. Okay. So ini cara macam mana kita nak elakkan dia akan dapat error kat sini. Alright. So ni dah siap. Okay. So next one kita akan buat macam ni. Okay, kita akan buat macam ni ya. So kita akan tengok kalau saya letak data kat sini. Okay. A B C contohnya ABC ya. So dekat sini dia akan print data ni kat sini. Print data sini ya. So kita tengok berapa banyak data. Ya. A, B and C. Kita akan dapat A, B and C. Okey kat situ So itu kita akan kat sini ya. So untuk yang ni saya tak nak ni. Saya nak data daripada JSON. Okey, JSON So apa yang saya perlu buat adalah ini data daripada JSON ni. So saya akan buat macam ni. Saya akan buat data equals to JSON response. Okey, itu cara kita nak masuk data ni ke dalam sini. Alright. So bila kita tengok nanti macam mana. Okey. So bila saya run ni tak ada data pula. Okey. Okey, sebelum tu kenapa tak ada data? Sebab ini adalah function. Ini function ni kita tak run dulu function ni. So data tak ada lah. So apa kita perlu adalah kita kena buat macam ni. Okey. Kita kena buat override. Okay. Init state. Okey. Oh, init state tak ada. Okey, kenapa? Sekejap Init state full. Kita kena buat init. Okay, init state ni init state, sorry. Alright, kita dah ada ni. So kita buang dulu Alright. So init state ni kat sini. So init state ni super state. Jadi kita akan ambil ni. Okay, terus tu. Right. So bila kita ada ni, every time kita reload dan app kita ni, kita pakai ni reload sini. So dia akan run this function kat sini. So kita tengok jap. Ya. Dia dah run function ni kat sini. Oh. Okey, kat sini Kita tengok ni. Dia dah run function ni. So ni dia punya JSON kat sini. Nampak JSON tak? Okey, JSON kat situ So user ID semua bla 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 semua. Okey. So kita dah dapat dia punya ni. Tadi sekarang ni kita nak gunakan ni. So actually satu lagi saya nak bagi tahu, kalau kita buat macam ni, okey, async ni, so saya akan buat future dan sini saya akan buat macam ni. Okey, future ni sebab data tak sampai lagi tak sampai lagi, jadi takut nanti ada problem ke apa. So kita akan gunakan future ni. Okey, so future kat sini. Alright, tak ada masalah semua okey. Alright. So sekarang ni data kat sini. So data ni, index ni, data ni semua data ni. So kita perlu okey, tengok sini Mana tadi saya punya okey, sini. Dekat sini. So kita akan ambil ni kat sini. Tapi dalam ni ada user ID, title dan body. So saya akan ambil title kat sini. So kat sini title Jadi saya tak gunakan mapping lagi. Jadi kita boleh ambil ni directly kat sini. Title macam tu. Okey, saya akan run balik sekali. Tengok kat sini. Tak keluar pula data dia. Kenapa tak keluar data? Okey, so kita akan gunakan ni. Kita akan gunakan set state Jadi data ada tapi dia tak dipaparkan sini. Okey. So apa kita perlu buat adalah kita kena buat ni set state saya gunakan set state ini paling simple saya buat untuk state management. Okay, saya potong ni, saya masuk ke sini, paste kat sini. So saya akan format balik ni supaya bagi cantik sikit. So saya akan reload ni dan saya akan dapat data ni. Ini tajuk dia, title dia. Alright, title kat sini
So untuk dapatkan data yang seterusnya macam ni, user ID, title, body ni saya boleh guna, body ni saya boleh gunakan. So jadi untuk ni saya boleh sambung ni. So ini adalah subtitle dan ini adalah body ya. So bila saya refresh ni, bila saya refresh ni saya akan dapat ni sini. Right. Alright. Ni ya. Okay. So kalau saya nak ambil user ID dia, user ID kat sini ya, atau ID ni, so saya perlu buat leading ID. Alright. ID ya, betul lah. ID. Okay, ID. So saya akan dapat macam ni. Sini. Okay. Dia akan bagi error. Okay. Bagi error sebab ID ni adalah integer. So apa yang saya perlu buat adalah saya akan buat to string. Jadi kadang-kadang you kena juga gunakan ni conversion ya. So bila saya refresh ni, saya dapat macam ni. Okay. So far okay, bagus, cantik kita punya mobile app ni, tapi ada masalah sikit. Kalau tengok kita reload ni dia lambat. Jadi bila lambat ni, katakan line slow line siapa yang gunakan kita punya mobile app ni slow, jadi dia punya ni akan ada isu. Okay, so kita akan ada lambat nak paparkan data tu. So apa yang saya akan buat adalah saya akan convert ni balik. Okay, tukar balik ni kepada ni. Saya akan guna ni saya akan guna ni. Saya akan guna untuk yang ni. Yang untuk ini saya akan sampai sini saya akan cut dulu. Okey, saya akan letak sini. Saya akan remark ya. Ini remark saya. Okey, saya akan guna ni. Future Builder. Okey, Future Builder ni bagus lagi daripada yang ni sebab dia ada a few advantages Okay. So untuk Future Builder ni saya akan gunakan Future. So dia ada Future sini. So ni builder dia. Ada dua benda yang kena masukkan maklumat ya. So untuk Future ni, alright. Future ni apa yang kita boleh buat adalah kita boleh gunakan HTTP untuk dapatkan data dia. Get URL. Okey, sini kita ambil data daripada sini, daripada ni. Okey, sini URL ni, sini. Right, second one kita akan buat builder untuk dia. Okey, untuk buat builder senang je. Kita guna context. Okey, sekarang ni kita pakai index, kita gunakan snapshot. Snapshot macam ni. So, kita akan buat tu. Okey, tentu Okay, snapshot tu. Okey, untuk snapshot ni okey, kita akan gunakan if snapshot. Okey, snapshot connection state. Okey, dia ada connection state So dia kalau dia connect betul, connection state dia, connection state dia banyak ni So dia ada connection state active, connection state done, connection state none atau connection state waiting. So untuk ni saya akan beritahu connection state done dia, kalau dia done, dia akan buat satu benda. So kita akan buat sini. Okey, dia akan buat satu benda di sini. Alright. So else kita akan buat macam ni. Else, okey, kita akan return. Okey, kita return contoh macam mana? Kita akan return ni text. Ni loading data. Dot. Tentulah lebih kurang Alright. So ini kita punya ni. Oh banyak warning ni. Tak apa. Kita tengok dulu. Okey, dekat sini kita akan masukkan ni. Okey, kita akan masukkan return. Okey, tengok dia return. So dia kena ada return. Okey, sebab this one builder ni dia kena return something Okey.
So ni return apa? Okay, so ni return ni kita akan guna balik ni. List builder kita ni sini. List builder dia kat sini. Kat mana? Kat sini. Sampai sini. Okay, jangan ambil yang koma ni. Kita ambil tu, copy dan kita paste. Betul. Okay. Alright. Dan return ni kat ujung ni kita akan semicolon betul. Sebab dia ada return lah. Return ni adalah statement lah. Statement ni statement, jadi kita kena ni. Bukan objek. Kalau macam ni objek. Okay. Oh sorry, ini widget. Widget. Ini statement. Jadi kita kena ni statement. Ni return, ni return ni. So ni return ni. Sampai sini. Right? So kita dapat ni semua. So bila saya run balik ni, tengok tengok loading. Baru dia keluar ni. So loading ni sebelah sini, jadi saya akan wrapkan ni dengan center pula. So dia akan jadi macam ni. Loading center. Okay. Loading dia dekat sini tadi, dekat center sini ya. Tapi loading ni tak berapa cantik. Apa saya perlu buat adalah saya akan buat cantik lagi. Sini saya buang ni dulu. Okay, saya akan gunakan ni. Okay, macam ni ya. Saya akan guna ni circular ni, ni indicator. Right, macam ni. Ni widget ni cantik. Okay, so dia akan berpusing ya. So bila saya reload ni, dia akan berpusing ni. Baru dia akan keluarkan data. Cantik tak? Okay, so kalau kalau kita nak buat macam application tu yang untuk mencapai data JSON so kita boleh gunakan Future Builder. Kalau tak nak tak apa, boleh pakai list view saja, tapi lebih afdal lah kalau kita gunakan Future Builder, sebab kita ada ni. Kita boleh bagi tahu dia kalau dia tengah loading data tu, kita boleh letak macam ada indicator lah, macam progress ke, okay, ada text ke, kita boleh letak situ. So yang ni kita boleh letak apa-apa kat sini. Okay, kat sini return dia kita apa. So dekat ni je yang saya nak tunjukkan macam mana kita boleh gunakan HTTP request untuk mencapai data daripada daripada server menggunakan JSON kat sini Alright, so kalau ada apa-apa you boleh komen dekat saya punya ni lah YouTube Alright, kat sini ni pun saya nak tukar sini. Alright, JSON table. Okay. So kita request ni. Best. Siap. Alright. So ini adalah yang siap lah. Right. So harap you boleh buat ni tutorial ni. Ini ringkas saja tutorial ni. Okay. So far untuk ni. So nanti saya akan upload lagi banyak video lagi. So jangan lupa guys subscribe pada channel saya. Okay. So saya akan try lah untuk menghasilkan video-video Flutter untuk you belajar lah. Okay. Ini untuk siapa-siapa yang nak belajar Flutter lah. Alright. Terima kasih kerana menonton. Kalau ada silap tu minta maaf lah. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih.